Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Apa khabar hari ini? Hari ini kita akan belajar unit 3 iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Baiklah anak-anak, cuba kita perhatikan di sekeliling kita. Ada kerusi, meja, alatan tulis, kawan-kawan dan cikgu yang cantik. Di mana pun kita pandang, pasti akan ada sahaja benda di hadapan kita. Betul tak? Semua ni ciptaan Tuhan, termasuklah diri kita. Menurut ilmu sains, benda-benda ini boleh dikategorikan kepada dua, benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, perhatikan apa ini. Boleh tak anak-anak bagi tahu cikgu yang mana satu benda hidup dan yang mana satu benda bukan hidup? Sebenarnya untuk mengelaskan benda hidup dan benda bukan hidup, kita kenalah tahu dulu kriteria benda hidup dan benda bukan hidup. Untuk sesuatu tu dikatakan benda hidup, ia perlulah memenuhi kesemua ciri-ciri benda hidup yang bakal cikgu terangkan. Pertama, benda hidup ni bernafas. Ia bernafas melalui pelbagai cara, melalui hidung, kulit, insang, stomata dan lain-lain. Kedua, benda hidup ni mestilah memiliki kitaran hidup di mana ia hidup dan akhirnya ia akan mati. Ketiga, benda hidup boleh membiak dan menjadikan populasinya semakin besar. Benda hidup membiak melalui proses kelahiran dan pembiakan. Keempat, benda hidup tumbuh dan membesar. Macam kamu kan? Tahun lepas kamu 6 tahun. Tahun ni kamu 7 tahun pula. Kelima, benda hidup memiliki diri rasa. Kerana itu, ia boleh bertindak balas terhadap rangsangan. Contohnya, kalau kamu kena pukul, kamu pasti akan rasa sakit, betul tak? Keenam, benda hidup boleh bergerak. Manusia dan binatang boleh bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Tumbuhan pun bergerak tau. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Ketujuh, benda hidup beradaptasi dengan persekitarannya. Kelapan, benda hidup berkumuh. Maksudnya, ia menghasilkan sisa kotoran. Contohnya, bila kamu makan, kemudian kamu akan sakit perut dan pergi toilet. Betul tak? Okey, ciri yang kesembilan, benda hidup boleh menyimpan dan menghasilkan tenaga. Contohnya, tumbuhan menyimpan tenaga matahari melalui proses fotosintesis. Dan haiwan pula boleh menghasilkan tenaga melalui proses pernafasan sel. Tenaga yang dihasilkan itu digunakan untuk aktiviti-aktiviti dalam tubuh. Untuk ia survive dan terus bertumbuh. Contohnya untuk aktiviti bernafas dan berkumuh. Ciri yang ke-10, benda hidup memerlukan air, udara dan makanan untuk terus hidup. Apa jadi kalau kamu tak dapat makan? Boleh mati kan? Dan ciri yang terakhir, benda hidup terbina daripada sekurang-kurangnya satu sel. Cikgu, sel tu apa pula? Okey, mari kita zoom in tubuh kita. Nampak tak? Ada banyak sel. Sel tu sendiri adalah benda hidup kerana ia bernafas, memiliki kitaran hidup, lahir dan mati, membiak, tumbuh dan membesar, bertindak balas terhadap rangsangan, bergerak, beradaptasi dengan persekitaran, berkumuh, menghasilkan tenaga dan memerlukan air, udara dan makanan untuk terus hidup. Baiklah anak-anak, sekarang cikgu nak tanya. Bintang-bintang di angkasa tu benda hidup atau benda bukan hidup? Ya, betul. Bintang adalah benda bukan hidup. Meskipun ia lahir, membesar dan mati, ia tidak memenuhi ciri-ciri lain benda hidup. Sesuatu tu dikelaskan sebagai benda bukan hidup bila mana ia, pertama, tidak bernafas, kedua, tiada kitaran hayat, ketiga, tidak dilahirkan atau dibiakkan, keempat, tidak tumbuh dan membesar. Kalau pun anak-anak melihat benda bukan hidup seperti semakin membesar, contohnya kan, awan yang makin lama makin besar. Sebenarnya, ia tidak melalui proses pertumbuhan. Ia sebenarnya adalah awan kecil yang saling bercantum dan membentuk awan yang besar. Okey, ciri benda hidup yang kelima ialah ia tidak mempunyai diri rasa. Kerana itu, ia tidak boleh bertindak balas terhadap rangsangan. Keenam, benda bukan hidup tidak boleh bergerak dengan sendirinya. Ia hanya boleh bergerak bila dikenakan daya ke atasnya. Contohnya, kamu perlu menolak bola, barulah bola tu bergerak kan?
Bumi pun bergerak mengelilingi matahari juga kerana daya yang dikenali sebagai graviti matahari. Ciri ketujuh, benda bukan hidup tidak beradaptasi dengan persekitarannya. Ke-8, benda bukan hidup tidak berkumur dan menghasilkan sisa kotoran. Ke-9, benda bukan hidup tidak menghasilkan tenaga. Ke-10, benda bukan hidup tidak memerlukan air, udara dan makanan. Dan akhir sekali, ke-11, benda bukan hidup tidak terbina daripada sel-sel hidup. Jelas tak penjelasan cikgu? Kalau jelas, kamu diminta menyelesaikan 3 tugasan. 2 tugasan individu dan 1 tugasan berkumpulan. Untuk tugasan individu, pertama, gunting gambar dan tampalkan dalam kotak benda hidup dan benda bukan hidup. Kedua, siasat ciri-ciri pada objek-objek di atas dulang di depan. Daripada pemerhatian kamu, kelaskan sama ada objek ini ialah benda hidup atau benda bukan hidup. Untuk tugasan berkumpulan, bentuk kumpulan yang terdiri daripada 3 orang dan jawab secara bersama-sama soalan di atas meja cikgu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.